Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita sambung topik seterusnya iaitu subtopik yang paling last dalam bab 9 iaitu 96 sumber bumi dan geologi gunaan. Dalam topik ini pelajar dapat menerangkan maklumat tentang air permukaan dan risikonya. Pelajar dapat menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya. Berkomunikasi mengenai mineral ekonomi. Pelajar dapat menerangkan pembentukan petroleum dan arang batu. Dapat berkomunikasi mengenai hidroterma. Dan pelajar dapat menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semua hidupan di bumi. Jom kita fahamkan. Okey, ini adalah gambar air pada permukaan. Apakah air permukaan ni? Air permukaan di atas permukaan bumi. Contoh, air permukaan termasuklah air laut, kolam dan sungai. Air permukaan boleh tercemar akibat bahan buangan daripada kawasan perindustrian dan perumahan. Baja berlebihan dan racun perosak dari kawasan pertanian juga mencemarkan air sungai. Okey, ini seterusnya adalah air bawah tanah. Tahukah anda bahawa terdapat air di bawah permukaan tanah yang dikenal sebagai air bawah tanah? Okey, ini air bawah tanah atau kita namakan sebagai akuifer meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak telap air, di mana larut resap baja kimia dan racun serangga dalam bidang pertanian menyebabkan air bawah tanah menghadapi risiko pencemaran. Sisa bahan kimia atau industri dan domestik di tapak pelupusan sampah membawa risiko pencemaran air bawah tanah. Jadi, cabaran minda, adakah air permukaan dan air bawah tanah saling berkait? Okey, ada jawapan kan? Okey. Larut resap baja kimia racun menyebabkan air bawah tanah menghadapi risiko pencemaran. So, ada perkaitannya. Ya. Kita mengenali apakah ia mineral ekonomi. Mineral ekonomi di bumi terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Contoh mineral logam ialah biji besi, biji benih, biji timah dan emas, manakala mineral bukan logam ialah arang batu dan petroleum. Mineral ekonomi. Mineral nadir bumi mengandungi satu atau lebih daripada 17 unsur nadir bumi yang dijumpai di dalam kerak bumi. Walaupun hampir keseluruhan mineral nadir boleh didapati dengan banyaknya, namun mineral itu sukar dipisahkan kerana wujud bersama dengan logam-logam nadir lain. Disebabkan sifat-sifat unik mineral nadir, mineral itu digunakan dalam teknologi moden seperti komputer, DVD, alat komunikasi, televisyen dan lain-lain. Oleh itu, mineral nadir bumi amat penting kepada perkembangan ekonomi negara dan dunia. Ini adalah rajah menunjukkan pembentukan arang batu, di mana prosesnya berjuta-juta tahun dahulu tumbuhan mati secara semula jadi.
Selepas bertahun-tahun, sisa itu tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Di bawah tekanan dan haba yang tinggi, fosil tumbuhan bertukar dengan perlahan-lahan kepada arang batu. Setelah itu, sisa hidupan daratan yang mati tertimbus di bawah tanah, fosil terperangkap, akan menghasilkan lumpur dan batu. Begitu juga sisa hidupan laut yang mati tenggelam ke dasar laut. Laut, ni dasar laut dan akhirnya akan menjadi lumpur dan batu. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Dan akhirnya ia akan membentuk gas asli atau petroleum di mana melalui tindakan bakteria, perebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian seterusnya oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan yang tinggi akhirnya menghasilkan petroleum dan gas asli. Ini adalah rajah yang menunjukkan macam mana pembentukan petroleum dan gas asli. Jom kita mengenali proses hidroterma. Rajah ini menunjukkan pembentukan kolam air panas dan penjanaan tenaga elektrik daripada hidroterma. Di mana proses hidroterma adalah air kolam itu dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi. Hal ini dikenali sebagai proses hidroterma. Jom kita tengok sumber haba daripada mana? Daripada magma. Batuan metamorfik. Aquifer yang dipanaskan. So ada ruang, telaga air panas, batuan metamorfik pada lapisan batuan metamorfik. Dan steam panas digunakan untuk menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Ini macam mana proses penjana tenaga elektrik dapat dihasilkan. Seterusnya, jom kita tengok kesan buruk daripada aktiviti manusia. Aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik boleh memberikan kesan buruk kepada semua hidupan di bumi. Contoh ya, aktiviti manusia yang tidak dirancang, pelajar boleh buat nota ini, maklumat ini sebagai nota berpandu. Iaitu penyahutanan. Maksudnya hutan ditokai lah. Pertanian, perindustrian, pembakaran terbuka. Aktiviti ini yang tidak dirancang dengan baik akan menghasilkan hakisan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna, pencemaran air, udara, terma dan bunyi, dan juga berlaku pemanasan global. Untuk lebih faham subtopik ini, jom cikgu tunjuk kamu video YouTube ya. 8 tahun sedang bermain di anak sungai di sebelah rumahnya. Air mengalir keluar daripada mata air di tanah dan mengalir perlahan-lahan menuruni cerun. Dia meletakkan sebiji bola pingpong berwarna kuning di dalam air dan memerhatikannya hanyut perlahan-lahan ke hilir. Saya tertanya-tanya di mana bola pingpong itu akan berada akhirnya, kata Michael. Bapanya yang berdiri di sebelah menjawab, mungkin di lautan. Michael mendongak memandang bapanya dan bertanya, bagaimanakah ia boleh berlaku? Air daripada anak sungai ini akan mengalir ke dalam sungai, bapanya menjawab. Air sungai akhirnya akan mengalir ke dalam tasik atau laut.
Jika air mengalir ke laut, ia akhirnya akan bergabung dengan lautan. Begitu juga dengan bola pingpong kerana ia dibawa oleh air. Wow, seru Michael. Saya tidak pernah tahu yang semua air ini adalah berkait. Air daripada mata air, anak sungai, sungai, tasik, laut dan lautan adalah contoh-contoh air permukaan, sambung bapanya. Air permukaan adalah air pada permukaan bumi dan boleh dilihat. Namun, sumber air mata air ini adalah dari bawah tanah. Apabila hujan jatuh ke tanah, sebahagian daripada air akan mengalir di permukaan ke dalam anak sungai dan laut, menghasilkan air permukaan. Sebahagian akan meresap ke dalam tanah dan memenuhi ruang-ruang antara zarah-zarah tanah. Semakin lama, semakin banyak air terkumpul di bawah tanah. Air bawah tanah ini yang tidak dapat dilihat membentuk aquifer. Bahagian atas air bawah tanah ini dipanggil muka air tanah. Sebahagian daripada air bawah tanah ini mungkin mengalir keluar dan membentuk mata air seperti ini, kata bapanya. Adakah air ini boleh diminum? Tanya Michael. Ya, bergantung, jawab bapanya. Jika tidak ada pencemaran dan tidak terlalu banyak garam terlarut, ia sesuai untuk diminum. Dapatkah kamu lihat ikan-ikan kecil yang berenang di dalam anak sungai? Itu menunjukkan yang air ini adalah selamat. Tapi untuk lebih selamat, lebih baik air dididihkan terlebih dahulu bagi membunuh sebarang kuman yang mungkin terdapat di dalam air, bapanya mengingatkan. Okey, lagi satu untuk lebih faham subtopik yang last ni. Okey. Di dalam tingkatan 1 iaitu 9.6 sumber bumi dan geologi penggunaan. So, apa yang kita akan belajar hari ini? Baik, sumber bumi antaranya adalah air. Okey, terdapat dua jenis air iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan adalah air yang dijumpai di atas permukaan bumi. Contoh dia, sungai, lautan, tasik, kolam. Semua itu adalah air permukaan. Kemudian air bawah tanah atau aquifer. Air bawah Ini tanah, adalah air yang ditemui aquifer. dari bawah tanah yang tidak mengembusi kawasan batuan tidak gelap air. So, cikgu akan terangkan sekejap lagi ya. Contohnya adalah telaga dan juga mata air. Air, mata air. So telaga ni untuk dapatkan air kita kena gali dia, kita kena gunakan contohnya takal ataupun pump untuk keluarkan air. Air mata air ataupun telaga artesian ini pula air dia akan mengalir keluar dengan sendiri tanpa perlu dipump. Ini adalah kawasan batuan tidak gelap air di mana air tidak lagi boleh masuk ke kawasan ini. Ini pula adalah aquifer ataupun air bawah tanah. Ini adalah contoh telaga yang dibina dan pada bahagian permukaan bumi adalah air permukaan. Apa risiko pencemaran pada air permukaan dan air bawah tanah? Antaranya adalah bahan buangan kawasan perindustrian, sisa kimia. Bahan buangan kawasan perumahan ataupun sisa domestik. Ini yang kita hasilkan daripada rumah kita. Baja berlebihan dan racun perosak. So ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran pada air permukaan. Untuk air bawah tanah pula, larut resap baja kimia dan racun serangga. Baja kimia, racun serangga yang kita gunakan sebenarnya boleh meresap ke dalam tanah dan kena pada air bawah tanah. Ataupun sisa bahan kimia atau industri dan domestik di tapak pelupusan sampah. Juga boleh meresap ke dalam tanah dan menyebabkan pencemaran pada air bawah tanah. So ini contoh-contoh dia tadi sisa kimia daripada industri, pencemaran domestik, sisa domestik daripada rumah kita, sampah sarap. Dan juga penggunaan baja dan racun serangga. Seterusnya adalah mineral ekonomi. Ada tiga Mineral jenis ekonomi, mineral ekonomi iaitu
iaitu mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Tengok satu persatu. Mineral logam, contohnya adalah biji timah. Ini adalah biji timah. Digunakan untuk menyadur tin, membuat tin aluminium dan juga memateri alat elektronik. Ini timah. Kita kena pada bateri, dia akan cair. Seterusnya adalah biji besi. Digunakan untuk, ini biji besi untuk apa? Untuk membina tiang, membina jambatan, membina perkakas ataupun peralatan memasak di dapur. Seterusnya adalah emas. Digunakan untuk barang hiasan, untuk pergigian dan ada juga untuk perindustrian, alat elektronik. Seterusnya, mineral bukan logam pula. Ada dua mineral bukan logam iaitu arang batu dan petroleum. Arang batu adalah pepejal berwarna hitam. Digunakan sebagai bahan bakar bagi penjanaan tenaga elektrik. Ini adalah salah satu contoh kawasan penjanaan tenaga oleh TNB di negara kita menggunakan arang batu. Bagaimana arang batu terbentuk? Jika kamu masih ingat, cikgu pernah ceritakan tentang zaman karbon di mana banyak tumbuhan yang mati secara semula jadi. So, tumbuhan-tumbuhan ini akan tertimbus di bawah lapisan enapan atau lumpur. Makin lama, makin dalam dia tertimbus dan akibat tekanan dan suhu yang tinggi, maka fosil tumbuhan ini tadi akan bertukar perlahan-lahan menjadi arang batu. Tumbuhan mati tertimbus dan kemudian disebabkan oleh tekanan dan juga suhu yang tinggi, perlahan-lahan dia akan bertukar menjadi arang batu. Seterusnya ialah petroleum. Petroleum ialah minyak mentah berwarna hitam. Juga digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kenderaan dan peruncit. Yang kita duduk minyak kereta, minyak motor kan, dan juga peruncit tu. Itu sebenarnya berasal daripada petroleum. Pembentukan petroleum. Sisa hidupan daratan dan lautan. Kehidupan maksudnya tumbuhan dan juga haiwan dan juga serangga ataupun hidupanlah benda hidup. Kalau macam arang batu tadi berasal daripada tumbuhan sahaja. So sisa hidupan daratan dan lautan apabila mati dia akan tertimbus di bawah tanah dan dasar laut. Selepas jutaan tahun, sisa ini akan tertanam semakin jauh ke dalam bumi di bawah lapisan batu dan lumpur. Disebabkan oleh penguraian ataupun perebutan oleh bakteria di bawah suhu dan tekanan tinggi, maka terhasillah petroleum dan gas asli. Yang bawah ni dia jadi petroleum, yang sebelah atas ni adalah gas asli. Kita tengok haiwan dan tumbuhan daripada daratan dan juga lautan, apabila mati dia akan tertimbus di dalam tanah atau dasar lautan. Setelah berjuta-juta tahun, ia akan tertimbus semakin dalam di bawah lumpur dan juga batuan. Kemudiannya disebabkan oleh proses penguraian oleh bakteria, maka terhasillah petroleum dan juga gas asli. Juga di bawah suhu dan tekanan yang tinggi. Baik, yang ketiga adalah mineral nadir. So kalau kamu masih ingat, ini adalah jadual berkala unsur. Jadi 1, 2, 3 dan juga yang bawah ini 17 unsur nadir bumi. Jadi mineral nadir sama ada salah satu daripada unsur nadir ini ataupun gabungan beberapa unsur nadir. Mineral nadir dia sangat unik, jadi boleh digunakan dalam teknologi moden. Contohnya untuk membina komputer riba, DVD, alat komunikasi dan lain-lain lagi lah. Dan yang terakhir adalah proses hidroterma. Proses hidroterma. Nampak ni wap panas keluar dari bawah tanah. Kalau kat dalam material kita ada magma.
So ada bahagian yang mana magma ini boleh naik lebih tinggi. Jadi aquifer, air bawah tanah tadi akan dipanaskan. Kita akan bina telaga di kawasan tersebut, jadi air panas tersebut akan disalur ke telaga. Kemudian apabila air panas itu telah disalur ke telaga, dia akan menghasilkan steam. Di mana steam panas ini dia akan digunakan untuk memutarkan turbin yang boleh menjana tenaga elektrik. Steam panas digunakan untuk menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Selain daripada itu, hidrotermal juga menjadi kawasan pelancongan seperti kolam air panas. Baik, sekarang kita akan tengok sedikit kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Antara aktiviti manusia tersebut adalah pembakaran terbuka, penyahutanan, perindustrian dan juga pertanian. Jadi apa kesan dia? Sama ada hakisan tanah, pemanasan global, pencemaran air, udara, derma, bunyi, kepupusan flora dan fauna dan juga banjir kilat. Okey, so sampai di sini sahaja perkongsian cikgu. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Okey, jadi cikgu dah tunjuk dah info 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan, subtopik yang paling last. Okey, bab 9 dah habis dah ni. Okey, jadi selepas ni pelajar boleh menjawab quizzes, membuat nota dan latihan dalam buku SPS muka surat 143 dan 144. Okey? Diharap pelajar dapat faham dan nak bertanya boleh dibolehkan. Okey. Terima kasih. Selamat belajar semua. Assalamualaikum.